Hai semua. Dalam video ni saya akan terangkan bagaimana cara untuk mencari artikel menggunakan Google Scholar. Video ni sangat berguna kepada semua pelajar ataupun mahasiswa yang sedang membuat projek tahun akhir ataupun dipanggil tesis degree ataupun tesis sarjana muda, dan juga berguna juga kepada pelajar ataupun mahasiswa yang baru memulakan usaha untuk membuat tesis di peringkat master dan ke atas. Saya cadangkan kamu subscribe channel ini kerana saya telah buat beberapa video yang boleh membantu kamu, dan juga akan membuat kalau boleh lebih banyak video yang saya harap berguna. Okey, cara untuk mencari artikel menggunakan Google Scholar sangat mudah. Perkara pertama yang kamu kena tahu ialah carian boleh dibuat menggunakan carian asas Google Scholar ataupun Advanced Search Google Scholar. So, sekarang kita gunakan carian asas dahulu. So, kamu pergi ke website Google Scholar. Kemudian, langkah pertama ialah kamu kena tahu keywords yang relevan dengan kajian yang kamu nak buat. So, saya ambil satu contoh. Katakanlah saya sedang membuat kajian tentang corporate performance. So, saya nak cari artikel yang relevan untuk topik corporate performance. So, apa yang saya buat ialah langkah pertama, saya typekan keyword tersebut, corporate performance. Okey. So, sekarang selepas saya type keyword corporate performance dan saya klik search, Google Scholar akan senaraikan semua artikel berkaitan dengan corporate performance. Ini dipanggil carian asas. Okey, kamu boleh lihat. Semua artikel ni berkaitan dengan corporate performance. Ada banyak artikel. Kamu boleh tekan di sini, next, kamu boleh lihat ada banyak lagi artikel. Kadang-kala berpuluh-puluh ribu artikel berkaitan dengan corporate performance. Okey, ini carian asas. Bila kamu buat carian asas, ada beberapa perkara yang kamu boleh buat. Contohnya dekat di sudut atas sebelah kanan site ini, ada kamu boleh set tahun. Okey, kat sini sekarang saya buat carian anytime. Kamu boleh set tahun, contohnya semenjak tahun 2020 saja, ataupun tahun 2019, semenjak tahun 2019, ataupun semenjak tahun 2016. So, kamu katakan kamu nak search artikel semenjak tahun 2016. So, kamu tekan 2016. So, semua artikel yang disenaraikan oleh Google Scholar ni adalah artikel yang diterbitkan dari tahun 2016 hingga tahun semasa. Okey, ini dipanggil carian asas. Cara kedua untuk mencari artikel menggunakan Google Scholar ialah menggunakan Advanced Search Google Scholar. So, cara nak menggunakan Advanced Search Google Scholar ialah kamu klik 3 garisan di bahagian atas site Google Scholar sebelah kiri. So, kamu klik. Kemudian kamu lihat dalam menu ni ada satu item Advanced Search. So, kamu klik Advanced Search. So, dalam Advanced Search ni, okey, kamu boleh buat carian yang lebih terfokus. Pilihan pertama ialah kamu boleh buat carian with all of the words. Maksudnya with all of the keywords yang kamu nak enter. Ataupun kamu boleh buat carian yang pilihan yang kedua ialah with the exact phrase.
Dalam contoh ni saya gunakan carian saya tadi, keyword dia ialah corporate performance. Saya pun boleh guna. Ataupun kamu nak buat carian with at least one of the words. Pilihan seterusnya ialah without the words. Yang ni yang bagus, saya suka. Where my words occur. So kalau kamu nak buat kajian, kamu nak buat carian yang lebih terfokus, kamu mahu keyword kamu muncul di tajuk artikel. Jika keyword kamu muncul di tajuk artikel, maksudnya artikel tu lebih relevan untuk kamu. So kamu boleh set dalam advanced search ni, kamu set, saya cuba kat sini, in the title of the article. So corporate performance in the title of the article. Boleh. Kemudian katakan kamu dah kenal pasti ada seorang researcher yang mempelopori satu bidang kajian. Kamu boleh search artikel yang ditulis oleh researcher ataupun penulis tersebut menggunakan carian artikel authored by siapa nama. Dalam sini ada cadangan yang ditulis oleh Google Scholar. Okey, kamu boleh buat carian menggunakan nama penulis ataupun author, ataupun kamu nak buat carian menggunakan nama jurnal. Written, articles, published in jurnal apa. Dan kamu boleh set yang terakhir sekali di bawah ni, written articles dated between. Kamu boleh set artikel yang kamu nak cari dari tahun berapa ke tahun berapa. Kadang-kadang kamu perlu cari artikel yang dah diterbitkan 30-40 tahun lepas. So kamu nak search artikel tersebut saja. So kamu boleh set tarikh dia ataupun tahun artikel diterbitkan. So saya buat kat sini. So saya buat satu contoh dulu. Saya nak cari artikel yang ada exact phrase corporate performance. Kemudian saya nak fokus, mestilah artikel tu ada perkataan corporate performance di title dia. So saya dah klik kat sini, title, in the title of the article. So saya search. Bila saya search, carian ni ada lebih terfokus. So bila Google Scholar akan senaraikan semua artikel yang ada keyword corporate performance dalam title dia dan diterbitkan dari tahun 2016. Semua ada kat sini. Ada beribu-ribu artikel saya rasa. Kemudian kalau kamu mahu artikel ni disenaraikan mengikut masa diterbitkan. So selalunya bila kamu buat projek tahun akhir ataupun tesis, kamu mahu latest artikel. So kamu boleh sort by date. Tekan kat sini di sebelah kanan site carian Google Scholar ni, ada perkataan year kat sini, kamu klik, kamu sort by date. So Google Scholar akan senaraikan artikel yang kamu cari bermula daripada yang terkini. Contohnya tengok kat sini, artikel paling atas sekali ialah yang baru saja yang baru saja diterbitkan 3 hari lepas. So Google Scholar akan senaraikan. Sangat user friendly. Okey, cuba kita buat contoh yang kedua. Okey, kita buat contoh yang kedua, advanced search. Katakanlah kamu nak cari keyword yang kamu nak gunakan ialah agency theory. Kamu sedang menulis satu section dalam projek tahun akhir kamu yang berkaitan dengan teori. So kamu cari material berkaitan dengan agency theory. So kamu pun type exact search agency theory. So kamu mahu artikel ni fokus. So kamu klik kat sini, in the title of the article.
Katakanlah kamu mahu artikel yang terkini. So kamu boleh set tarikh dia 2015 2020. So kamu pun tekan search. Okey, boleh tengok kat sini. Semua artikel yang berkaitan dengan agensi teori yang diterbitkan daripada tahun 2015 hingga ke tahun 2020 akan disenaraikan. Sebelum ni kamu dah setkan bahawa senarai ini mengikut masa diterbitkan. So artikel pertama yang disenaraikan ialah artikel yang paling terkini, yang baru saja diterbitkan 8 hari lalu. Okey, itu cara untuk membuat carian artikel. Okey, tadi saya terangkan kamu boleh buat carian menggunakan carian asas Google Scholar. Yang kedua, membuat carian menggunakan Advanced Search Google Scholar. Sangat berguna, sangat memudahkan. Saya dah buat satu video tentang cara menggunakan Google Scholar dan trik-trik yang kamu boleh gunakan semasa menggunakan Google Scholar. So, kamu boleh tonton video tersebut. Kamu tengok dekat atas, saya ada sediakan link untuk kamu. Video tersebut sangat berguna saya rasa untuk membantu kamu membuat carian artikel. So, sebelum saya berhenti, saya nak bagi tahu kamu satu lagi perkara. So, bila kamu buat carian menggunakan Google Scholar ni, kamu boleh lihat di tepi artikel di sebelah kanan. Okey, contoh dalam artikel pertama ni ada perkataan HTML. So, maksudnya ialah artikel ni boleh kamu dapatkan salinannya secara HTML. So, bila kamu nampak perkataan HTML, kamu boleh klik. Kemudian kamu boleh lihat bahawa artikel ni, okey, kamu boleh lihat bahawa artikel ni boleh kamu dapat salinannya dalam bentuk HTML. Kemudian jika kamu lihat, jika pada artikel tersebut di sebelah kanan artikel tersebut ada tulis perkataan PDF. Maksudnya kamu boleh dapat salinan artikel ni dalam bentuk PDF. Maksudnya kamu boleh download dan kamu boleh simpan, dan juga kamu boleh print artikel tersebut jika kamu mahu. So, lihat kat sini, bila kamu klik PDF, kamu akan dapat fail artikel tersebut dalam format PDF. Kamu boleh download dan simpan, ataupun kamu boleh print. Dalam video yang saya sediakan sebelum ini, iaitu 5 trik yang boleh kamu gunakan bila kamu guna Google Scholar, saya ada tunjukkan bagaimana kamu boleh simpan artikel ni di dalam library Google Scholar. So, saya cadangkan kamu tonton video trik berkaitan dengan Google Scholar tersebut. Okey, itu saja yang saya kongsikan kali ini. Kamu boleh share video ni supaya lebih ramai orang dapat manfaat daripadanya. Kamu juga boleh berkomunikasi dengan saya di ruang komen. Saya harap saya boleh membantu kamu.